Salam sejahtera dan bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Selamat menyambut Hari Malaysia dari Perlis hinggalah ke Sabah. Hari ini dengan satu hati dan juga satu jiwa kita menyambut Hari Malaysia. Sambutan Hari Malaysia tahun ini akan diadakan di Sibu dan kami di Astro Awani akan membawakan laporan tersebut sepanjang hari ini dan juga secara langsung pada malam ini. Kami di Astro Awani ingin mengambil peluang ini untuk mengetengahkan dan membincangkan cabaran semasa sosioekonomi dan juga bagaimana Hari Malaysia ini boleh menjadi peluang untuk meningkatkan, membincangkan peningkatan akses, kesaksamaan dan juga pengagihan kemakmuran yang lebih adil. Kita bersama dengan Ketua Pengarang Astro Awani Kamarul Bahrin Harun yang ketika ini berada di Sibu untuk sambutan Hari Sarawak. Kamarul sering keluar masuk Sarawak sejak beberapa minggu ini dan juga mungkin Kamarul boleh jelaskan di ketika kita menyambut Hari Malaysia ini bagaimana signifikan sambutan di Sibu dan juga adakah ini mampu untuk meningkatkan lagi pemahaman pemimpin yang selalu KL-sentrik kepada situasi sosioekonomi sebenar di Sarawak dan juga Sabah. Terima kasih Rizal, apa khabar di sana? Sini air banjir pun mulai surut. Saya faham soalan Rizal tu, tapi dalam bahasa pasar, saya berada di Pasar Sentral di Sibu. Di sebelahnya Sungai Rajang yang baru tadi airnya semakin surut, ada naik sedikit. Pasang surut Sungai Rajang itu juga pasang surut ekonomi di tempat seperti di Pasar Sibu ini. Ini kerana Sibu agak ke pedalaman dan ia jalan masuk kepada ekonomi di Ulu Rajang, the Upper Rajang region. Sebab itu sekarang ada URDA, Upper Rajang Development Agency. Dalam konteks itu Rizal, kalau saya nak jawab soalan Rizal tu dengan cara yang lebih strategik, kalau macam kita berada di Putrajaya dan di Kuala Lumpur, pendekatannya bukan sahaja pada meningkatkan kemakmuran, tetapi juga pada pengagihan kemakmuran. Sebab itu mereka begitu merasai Hari Malaysia. Rata-rata penduduk yang saya telah temui di Pekansi ataupun Bandar Sibu ini, mereka memang gembira. Soalnya mereka merasakan juga ia peluang terbaik kerana pemimpin tempatan dan nasional hari ini berada di sini. Mereka mahukan bas mereka Rizal, saya pun tak pasti Rizal pernah naik atau tak. Bas di Kuala Lumpur dan di Semenanjung dulu pun penuh ada yang kerusinya tak sampai ke kepala, hanya separuh. Dan bas Hino lebih tua daripada saya masih bergerak di sekitar Sibu sebagai bas henti-henti. Ini yang mereka mahukan kerana mereka sudah lihat bahawa di Kuala Lumpur dalam penyatuan Malaysia ini, kenapa Kuala Lumpur mereka yang menaiki pengangkutan awam boleh menaiki bas yang tidak ada lagi tangga banyak, dia selangkah sahaja daripada tepi jalan itu dan kemudiannya boleh disambungkan dengan laluan kereta api seperti LRT dan MRT. Di sini, bas henti-henti pusatnya berhampiran dengan terminal penumpang feri dan bot. Dan di tepi pasar ini, tidak ada bumbung, Rizal. Mereka terpaksa duduk dalam panas matahari, dalam bas yang tidak ada hawa dingin. Dan itulah kenderaan harapan mereka setiap hari untuk kebanyakan majoriti mereka yang bekerja di Sibu misalnya. Kalau kita tengok kepada median, penengah dan purata pendapatan dan kemiskinan di Malaysia, Sabah, Sarawak, jika dimasukkan dengan Kelantan, antara top 3, bottom 3 atau bottom 5, ya, ketiga dan kelima di bawah dalam erti kata pencapaian tentang pendapatan dan garis kemiskinan. Dalam erti kata ini, sambutan Hari Malaysia ini bahawa Malaysia prihatin kebangkitan masyarakat yang berada di rumah panjang walau sejauh mana pun di hutan. Kalau kita mudik ke hulu Sungai Rajang ini, sama ada di kawasan Bakun ataupun di sebelah Baram misalnya, bagaimana ini boleh dibangunkan bukan hanya kerja untuk orang dan pemimpin yang berada di kawasan ini ataupun di negeri Sarawak, tetapi sebagai kolektif Malaysia. Kerana isu kemiskinan, isu ketidaksamarataan kemakmuran ini
tidak hanya boleh diselesaikan dalam hanya pendekatan tempatan. Ia juga memerlukan pemikiran semula sempena Hari Malaysia ini, bagaimana kita mencipta kemakmuran dan mengagihkannya kepada pelbagai mereka yang memerlukan. Rizal tentunya melihat daripada meja ekonomi di Bukit Kewangan bahawa laporan terbaru RAND Corporation ataupun syarikat RAND yang memberikan keputusan yang agak mengejutkan di Amerika bahawa sebenarnya median penengah kepada pembayar-pembayar cukai itu sebenarnya boleh 2 kali ganda ataupun lebih. Kalau sekarang ni sekitar 50 ke 60 ribu dolar Amerika pendapatan mereka setahun, mereka sebenarnya sejak tahun 1945 selepas Perang Dunia Kedua boleh bergerak ke 100 ribu dan lebih 100 ribu dolar Amerika. Tetapi kemakmuran semuanya GDP itu tidak turun atau tiris ke bawah. Ia hanya dimonopoli oleh golongan atasan ataupun the top 1% atas satu itu. Jadi soalnya di Hari Malaysia, Rizal, daripada isu pokok yang lebih besar tentang penciptaan, penjanaan kemakmuran dan juga pembahagiannya. Adakah kita cipta dan kemudian baru fikir bagaimana nak agihkan, atau sambil kita menjana itu, janaan itu juga perlu dipencarkan atau diselerakkan sampai ke tempat yang paling terpencil, termasuklah di kawasan Sibu dan Ulu Rajang ini, Rizal. Okey. Dan Kamarul, kita ada dua SOT ataupun dua soundbite yang kita boleh mainkan ketika ini berkenaan dengan apa yang Kamarul katakan, iaitu berkenaan dengan pengangkutan dan juga gaji. Kita saksikan dua SOT tersebut. Pengangkutan nak maju lagi, Bandar Sibu pun mesti nak maju juga, naikkan macam Semenanjung nak up lagi, minta Sibu maju, kami nak Sibu ni maju macam orang Semenanjung, macam pun nak macam hidup orang dekat Semenanjung lah, semua nak semangat, semua nak benda baru, menggunakan baru, bas baru, kenderaan semua barulah. Oh, beza dia jauh. Beza dia. Ceritalah. Sebab bas ini dia tak punya aircon. Kalau bas Manjau dia bas mini. Warna pink kan? Pink Dulu itu dulu. Tapi sekarang dah mewah lagi. Dia ala LRT mewah lagi. Mewah lagi. Sini mau itu macam. Mau. Kami mau. Apa yang mau? Kita mau bas macam ya Semenanjung juga, macam LRT juga bagus juga sebab kita. Memang gaji sini terlampau rendah. Banyak orang dekat sini pergi Semenanjung semata-mata nak gaji besar. Tapi apa boleh buat kan, dekat kita ni nak pergi ke Semenanjung pun susah. Terpaksalah cari kerja dekat sini saja. Semua orang mau minyak turun. Ya, masalah kita minyak sudah mahal kan. Barang kita pun sudah makin naik. Jadi aku mau barang kita turun Besar lagi suara. Mau turun lah, macam sikit turun lah. Jangan terlalu mahal. Macam ada orang gaji pun tidak besar. Nanti itu pun tak mampu, dia mau pergi shopping ke, macam itu. Dan tentunya Kamarul, ya, kita ada naratif-naratif baru dan juga hasil baru yang terhasil daripada cabaran ini, termasuk daripada NGO kepada social enterprise, kepada inovasi untuk menyelesaikan masalah setempat seperti contohnya Sarawak Pay untuk meningkatkan lagi proses pendigitalan di Sarawak. Bagaimana Kamarul melihat naratif-naratif yang terhasil daripada kesemua ini dan juga dimasukkan ke dalam apa yang Kamarul lihat sepanjang Kamarul berada di Kapit, di Sibu, di Kuching, apa yang naratif ini dan juga bagaimanakah tempatnya dalam masyarakat dan komuniti di Sarawak? Saya jawab dengan cara ringkasnya mudah saja, Rizal. Data itu penting, sebab itulah Abang Jo dengan nama panggilan mesranya itu, Ketua Menteri Sarawak, hari ini akan merasmikan pembayaran digital ataupun Sarawak Pay itu di pasar Sentral Sibu ini. Dan tepi ini pun saya bertanya kepada pakcik dan makcik yang menjual sejak 20 tahun lebih ini, mereka gembira. Kadang sekarang kata mereka dengan Sarawak Pay, tugas dan tanggungjawab harian mereka lebih mudah. Dan dengan era normal baharu ataupun new normal ini, pandemik dan sebagainya, mereka merasakan itu juga bagus. Soalnya, Rizal, bagaimana
segalanya ini dapat dipusatkan tapi pada masa yang sama dirangkaikan di antara yang paling hujung kiri ke paling hujung kanan. Ini kerana pendekatan hanya oleh satu agensi atau satu pihak saja terlalu ringan untuk membantu menyelesaikan masalah yang sebegitu kompleks ini. Contohnya masalah di pasar ini bukan hanya di pasar ini. Banjir yang diakibatkan oleh ketinggian air di Sungai Rajang akan menghentikan rantaian bekalan. Dan saya ada letakkan di sosial media Awani dan media sosial saya bagaimana seorang makcik yang berusia lebih 70 tahun, badannya sudah bongkok tetapi membawa muatan pucuk paku di belakangnya dan beliau telah bergerak sebelum subuh untuk sampai ke sini dengan berjalan kaki, naik bot dan kemudiannya naik bas. Jadi pengangkutan awam juga perlu memberi sokongan kepada aktiviti ekonomi yang berlangsung di sini. Soalnya pengangkutan awam di sini seperti yang kita dengar tadi, kata-kata daripada orang Sibu sendiri, tidaklah boleh dibandingkan walaupun separuh dengan pengangkutan awam di Kuala Lumpur misalnya. Jadi pendekatan bersepadu ini bagi saya memerlukan data supaya bukan saja pihak kerajaan pusat kerajaan negeri mahupun pusat kerajaan tempatan, tetapi sebenarnya juga pertubuhan bukan kerajaan NGO. Begitu juga dengan akademia seperti universiti. Kita perlu perincian, butiran yang lebih jelas supaya kita boleh memberikan dan menyesuaikan program-program yang mahu membantu masyarakat ini tepat kepada golongan sasarnya. Ini kerana contohnya, kalau kita lihat kepada capaian jalur lebar, bagaimana mungkin kita menarik gentian fiber ataupun fiber optik dari Sibu misalnya, terus ke Kapit. Nak pergi Kapit pun Rizal 2-3 jam, Rizal pun tahu kan. Daripada Kapit nak pergi ke Rumah Panjang Sungai Benak misalnya, mengambil masa lagi 1-2 jam. Dan tentunya kos infrastruktur untuk membawa highway ataupun lebuh raya ekonomi digital seperti gentian optik tidak akan dapat. Tetapi seperti yang sedang direncanakan oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, mungkin tempat-tempat yang jauh itu capaian satelit seperti VSAT dan sebagainya. Jadi perlu ada gabungan 3 teknologi utama berbeza hanya untuk memberi capaian yang hampir pada 100%. Soalnya kalau kita lihat pada statistik yang diberikan oleh Department of Statistics ataupun Jabatan Perangkaan Malaysia, kita melihat bahawa walaupun elektrik di Rizal ya, hampir 98 ke 99%. Tinggal sedikit saja lagi kawasan yang paling jauh terpencil yang belum dapat sumber elektrik berpusat. Tetapi air itu masih rendah daripada itu, bekalan air bersih. Dan kalau kita lihat yang lain, median pendapatan mereka juga masih di bawah RM5,000, ada yang masih di bawah RM2,000 sebulan misalnya. Jadi pendekatan holistik oleh pihak berkuasa dan juga oleh badan-badan bukan kerajaan, dan seperti Rizal juga ungkapkan tadi, naratifnya adalah kita semua sebagai satu gabungan Malaysia perlu menyelesaikan masalah kerana yang paling terpinggir, yang paling terpencil tentunya berada di Borneo, bahagian Borneo Malaysia, dan Sarawak dan Sabah adalah perhitungan penting dalam perkara ini. Yang menghubungkan semua lapisan itu dan semua tiang-tiang itu adalah sebenarnya data, dan kini negara semakin mempunyai keupayaan untuk mencatatkan data ini. Dulu kalau kita hanya lihat fail kertas di Semenanjung, mungkin kita tidak nampak fizikalnya di Borneo ataupun di Sibu ini. Tetapi sekarang dengan capaian data raya, war room ataupun tempat pusat pemetaan data itu boleh memetakan dan kita boleh nampak secara langsung, Rizal. Dan data itu perlu dikongsi telus dengan semua pihak yang mahu membantu. Oleh itu, jawapan saya yang pendek dan panjang kepada Rizal itu jelas ya, naratifnya adalah kita perlu prihatin bersama, dan caranya adalah untuk memerdekakan data supaya semua pihak boleh menyasarkan dengan lebih tepat, Rizal. Okey, Kamarul, saya ada masa sedikit saja lagi, Kamarul ya. Saya ingin tahu daripada akses kepada jaringan infrastruktur ke semua pembangunan dan juga penambahbaikan infrastruktur ini, akses apa yang dapat dihasilkan daripada pembangunan infrastruktur ini? Akses pendidikannya bagaimana? Akses ekonomi yang bagaimana? Kamarul pergi ke Kapit, jalannya jauh. Jika ia dipendekkan kepada jumlah masa sangat pendek, apa yang dapat dicapai daripada di situ? Kamarul, pendek saja Kamarul ya.
masih lagi infrastruktur, jalan raya, bekalan api, elektrik berpusat. Tetapi lebih penting lagi, pada masa yang sama, jangan tunggu semua itu ada. Teruskan fikirkan macam mana nak jurangkan capaian internet dan jalur lebar, kerana mereka juga tidak mahu anak-anak muda mereka berada di atas pokok untuk mendapat capaian jalur lebar Rizal. Okey, terima kasih Kamarul Bahrin Harun, Ketua Pengarang Astro Awani ketika ini berada di Sibu untuk membincangkan berkenaan dengan laporan Hari Malaysia 2020. Kami akan bawakan perkembangan tersebut dalam buletin Awani akan datang, serta jangan lupa saksikan siaran langsung pada malam ini. Kita teruskan dengan laporan seterusnya selepas rehat ini.